Buletin Didik 21 September bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Malaysia mengesahkan komitmen dalam menyokong melibatkan diri dan bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan untuk memastikan tiada kanak-kanak ketinggalan dalam sistem pendidikan negara. Pada masa sama, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tanggungjawab global diperlukan bagi mentransformasi pendidikan demi mencapai matlamat pembangunan mampan untuk masa depan lebih baik kepada semua. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri ketika berucap pada sidang Kemunca Transformasi Pendidikan TS 2022 yang diadakan di New York, Amerika Syarikat. Tegas beliau, pendidikan adalah hak asasi yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia dan penting untuk pembangunan mampan, adil dan masyarakat harmoni. Therefore, Malaysia continues to ensure that our educational system is more equitable, inclusive, relevant and resilient in facing crises such as the recent pandemic and any future shocks. In line with this, we continue to strengthen partnerships with institutions and industries to share experiences and engender innovation. Tambahnya, pelbagai program dilaksana dalam usaha mentransformasikan sistem pendidikan. Antaranya Sekolahku Sejahtera menggalakkan kurikulum dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET selain memasukkan komponen pendidikan untuk pembangunan mampan dan pendidikan kewarganegaraan global ke dalam kurikulum kebangsaan. Turut dilaksanakan pembelajaran pendidikan digital Malaysia D5 dan mengutamakan sistem data amaran awal untuk merancang intervensi yang disasarkan sekaligus mengurangkan kadar keciciran. 1,500 pelajar sekolah rendah dan menengah di beberapa negeri terpilih disasarkan terbabit dalam program komuniti STEM for Fun anjuran Universiti Teknologi MARA dengan kerjasama Institute of Electrical and Electronic Engineering IEEE Malaysia. Program dianjurkan secara bersiri dengan melawat beberapa sekolah di sekitar Selangor, Negeri Sembilan dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermula Julai lalu. Sebanyak 30 sekolah akan menghantar wakil sekolah serta guru bagi setiap penganjuran program di sekolah terpilih. Ketua projek Profesor Madya Engineer Dr. Ahmad Sabirin Zulfaka berkata, STEM for Fun adalah satu aktiviti pemindahan ilmu untuk memberi pendedahan dan memupuk minat terhadap subjek berteraskan sains, matematik, teknologi dan kejuruteraan STEM. Ia melalui demonstrasi penggunaan blok elektronik, snap circuits, drone, teknologi realiti tambahan, augmented virtual reality dan robot. Pendedahan ini direncanakan untuk menggalakkan pelajar memilih jurusan STEM di peringkat pengajian tinggi dan seterusnya kerjaya. Program membabitkan pendedahan teknologi terkini seperti teknologi hijau, penggunaan gadget atau peranti teknologi dalam memantapkan pemahaman pelajar dalam subjek STEM. Perak serius mahu memperkasa dan melahirkan lebih ramai pelajar berkemahiran dalam bidang TVET sebagai satu daripada strategi mengelak kebanjiran keluar bakat muda anak negeri. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mahmad berkata ia antara langkah memenuhi permintaan keperluan terhadap tenaga kerja dalam usaha menjadikan negeri itu mesra pelabur yang bakal menyaksikan lebih banyak kilang perusahaan dibuka di Perak menjelang 2030. Menurut beliau, golongan belia di negeri itu perlu mengambil peluang mendapatkan ilmu dan kemahiran daripada institusi TVET yang menyediakan subjek berkaitan kemahiran berkenaan. Ia secara tidak langsung dapat membantu mereka menggunakan peluang pekerjaan yang bakal ditawarkan selain kilang perusahaan dibuka pada masa hadapan. Dalam pada itu, beliau turut menasihati anak muda di Perak untuk tidak putus asa sekiranya tidak dapat menyambung pengajian di peringkat universiti. Sebaliknya, mereka boleh menempatkan diri dalam beberapa organisasi yang menganjurkan TVET. Setakat ini, kira-kira 2,400 warga Perak sudah mengambil program terbabit dan kini sekurang-kurangnya 62 daripada lebih 100 institusi pendidikan di negeri itu menyediakan subjek TVET.
Progres gerak kerja Jawatankuasa Khas bagi meneliti dan menambah baik prosedur pengendalian kes gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan berjalan lancar dengan kerjasama pihak yang terlibat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razli Jidin memaklumkan Jawatankuasa telah membentangkan laporan interim fasa 1 dalam perbincangan yang turut dihadiri beliau semalam. Jelas beliau, fasa 2 akan diteruskan dengan sesi lawatan kerja lapangan serta libat urus bersama institusi pendidikan, agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Justru, beliau memohon agar pihak-pihak yang telah dikenal pasti untuk sesi libat urus dapat memberi kerjasama penuh dalam membantu KPM mendapat penyelesaian terbaik. Bersua kembali, Kerajaan Persekutuan Komited Capaian Internet Menyeluruh di seluruh negeri Sarawak menjelang tahun 2024. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ia mampu dicapai melalui pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2. Lebih 600 kampung di Sarawak bakal mendapat akses capaian internet menggunakan teknologi satelit. Dan saya tidak fikir rakyat harus menunggu begitu lama. Jadi kita telah membuat ketetapan di bawah program Jendela 2, 1,400 kampung ini perlu disegerakan konektiviti dengan menggunakan teknologi satelit. Jadi teknologi satelit tak payah pasang fiber optik, tapi kosnya tinggi, saya tak menafikan. Kosnya agak tinggi, tapi kerajaan bersedia untuk menanggung perbelanjaan bagi 1,400 kampung lagi yang akan dipasang perkhidmatan menggunakan satellite broadband services. Beliau sebelum itu menghadiri majlis penyerahan peranti siswa kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG Batu Lintang di Kuching. Seramai 411 pelajar termasuk dari IPG Kampus Tun Abdul Razak menerima peranti terbabit dalam sesi pengagihan peringkat negeri Sarawak. Sistem pengawasan STIE Trend Watch yang dibangunkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bersama Akademi Sains Malaysia ASM mampu meningkatkan jumlah penyelidik di sektor industri. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba dalam ucapannya berkata bakat STEM negara dapat dipantau dan dipertingkatkan bagi memenuhi inisiatif-inisiatif berkaitan menerusi sistem pengawasan data secara real time. Ia dijangka memenuhi sasaran peningkatan 10 hingga 15% jumlah penyelidik dalam sektor industri menjelang 2030. Negara ketiga ini hanya mempunyai 15.83% penyelidik. Justru penggunaan sistem berkenaan sekaligus dapat memperkasa Institut Penyelidikan Awam dan Organisasi Penyelidikan Berkaitan Kerajaan GLRO untuk menjadi perantara inovasi yang efektif bagi menghubungkan penyelidik di Institut Pengajian Tinggi dan industri. Saya yakin pencalonan daripada sektor industri akan membolehkan MOSTI dan ASM menggerakkan penglibatan mereka dalam pembangunan negara dengan lebih efektif dan besar. Program Malaysia yang saya kasih, input ASM dalam pelbagai kajian perdana serta laporan saintifik merentasi kementerian dan agensi adalah bernilai tinggi serta dihargai dalam menentukan hala tuju strategi SDIE negara. Beliau berucap semasa majlis penganugerahan Fellow Akademi Sains Malaysia dan pengiktirafan Top Research Scientist Malaysia TRSM di Ibu Negara semalam. MOSTI turut menggesa agar ASM mempergiatkan usaha untuk menarik pakar dalam sektor industri untuk diiktiraf sebagai Fellow atau TRSM.
Bukan setakat untuk nak bagi advice kepada kerajaan tentang apa-apa krisis yang berlaku di dalam bidang kepakaran mereka, tetapi juga untuk menjadi role model kepada pensyarah-pensyarah muda, kepada pelajar-pelajar, supaya mereka dapat nampaklah ini role model seorang saintis. Sebab Malaysia, as you know, the number of STEM student tidak menggalakkan. Jadi kita ingin meningkatkan lagi jumlah pelajar STEM yang ada dalam negara. Kenapa? Sebab the future of Malaysia is based on science, technology dan innovation. Sehingga kini, ASM mempunyai sejumlah 28 fellow kanan, 425 fellow dan 148 TRSM. Seorang murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Kempas di Johor Bahru mungkin terpaksa menamatkan pelajaran lebih awal selepas menderita diserang penyakit kelenjar. Lebih membimbangkan, doktor mencadangkan pembedahan segera perlu dilakukan, namun kerana dihimpit masalah kewangan, hasrat itu terpaksa ditangguhkan. Nur Khalisha Damia Muhammad Rashid, 11 tahun, mula dikesan mengidap penyakit kelenjar sejak berumur setahun. Namun sejak akhir-akhir ini, penyakitnya semakin membimbangkan hingga menyebabkan lidahnya membesar. Menurut bapanya Muhammad Rashid Jamil, anak sulung daripada 3 beradik itu pernah menjalani pembedahan membuang cecair pada bahagian leher ketika berusia 2 tahun. Semangat dia masih kuat, tapi kita sebagai ayah, sebagai keluarga memang simpatilah tengok keadaan dia macam tu kan. Kos rawatan sekarang ni dia bergantung kepada keperluan Damia. Apa yang doktor cakap sekarang ni, yang terbaik untuk anak saya sekarang ni memang kena makan ubat. So kos rawatan sekarang ni hanya boleh makan ubat dengan appointment lah, perjumpaan dengan doktor lah. Susulan itu, Nur Khalisha tidak dapat ke sekolah sejak penggal persekolahan dibuka. Penderitaan Nur Khalisha mendapat perhatian Majlis Agama Islam Negeri Johor yang berjanji menyalurkan bantuan bulanan bagi meringankan beban selain menanggung kos perubatan Nur Khalisha. Bersua kembali, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI berjaya menempa nama dalam Malaysian Book of Records melalui pembinaan struktur globe terbesar di kawasan pusat Taman Laut Pulau Redang. Struktur dengan ketinggian 3 meter dan berat lebih 1,000 kilometer itu diturunkan pada kedalaman 11 meter. Proses menurunkan struktur itu dilakukan oleh 10 alumni yang terdiri daripada pelbagai fakulti diketuai oleh Naib Chancellor UPSI Datuk Dr. Mat Amin Ahmad Taf. Ujarnya, sebagai institut pendidikan keramat, UPSI terbina daripada sebuah semangat perjuangan pendidikan dan kejayaan ini adalah bukti kecintaan alumni terhadap universiti. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Dr. Nur Khalid Salimin berkata, struktur terumbu itu berkeupayaan membantu Jabatan Perikanan dalam usaha pemuliharaan terumbu karang di Taman Laut yang musnah akibat taufan Pabuk yang melanda pada Januari 2019. Di Brazil, saintis menjumpai sekurang-kurangnya 7 jenis hidupan laut di perairan Teluk Guanabara, Brazil yang pernah disifatkan sebagai paling tercemar. Penemuan itu memberi harapan kawalan ke atas pencemaran berkesan. Terletak berhampiran lapangan terbang Santos Dumont, semua hidupan laut itu bagaikan tidak terjejas dengan bunyi bising dari landasan berkenaan. Kesemuanya dikategorikan sebagai berbisa, antaranya ikan pari, hiu dan kura-kura. Lebih memeranjatkan, semua spesies hidupan laut itu menunjukkan tanda-tanda sedia membiak. Lebih 100 ekor dijumpai. Jumlah asalnya merosot akibat aktiviti penangkapan ikan secara tidak terkawal, pergerakan kapal dan pencemaran. Saintis berkata Teluk Guanabara mempunyai mekanisme pelupusan semula jadi yang mengalirkan air masuk dan keluar dari kawasan pantai setiap 12 hari, mengubah suai 50% airnya dan menolak bahan pencemar ke laut. Lain pula kisahnya di Australia.
Sekurang-kurangnya 230 ekor ikan paus dijumpai terdampar di pantai barat Tasmania hanya beberapa hari selepas penemuan 14 ikan paus sperma di sebuah pulau tenggara negeri itu beberapa hari lalu. Sekurang-kurangnya separuh daripada ikan ini masih hidup. Seorang penduduk tempatan menganggap penemuan itu sesuatu kejadian besar. Menurut Jabatan Alam Sekitar dan Sumber Asli Tasmania, kerja menyelamat telah digerakkan. Kelaporan sukan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil Kejohanan Olahraga MSSM. Edisi ke-62 membuka tirainya semalam dengan pencapaian cemerlang beberapa atlet. Bagi acara rejam lembing kategori perempuan bawah 18, Eng Jing Zuan dari Sarawak mempamerkan aksi luar biasa. Dia berjaya memecahkan rekod MSSM dengan catatan sejauh 44.10 meter. Kejayaan Jing Xuan itu berjaya menewaskan rakan sepasukan Farisha Atirah Y dan Nik Solehah Muhammad Hasim dari Terengganu yang terpaksa berpuas hati di tempat kedua dan ketiga. So actually before this I aim for gold and also record because I got SUKMA gold medal. So like my target is break the MSSM record lah. Yeah. Hari pertama acara olahraga menyaksikan 32 acara lain juga dipertandingkan untuk pelbagai kategori umur. Antara yang turut menjadi tumpuan, acara pecut 100 meter. Bagi kategori perempuan bawah 12, ia dimenangi Welwina Wewin Wilter dari Sabah dengan catatan masa 13.56 saat. Dia menewaskan Nur Alia Kristina Rosmizam dari Pulau Pinang dan Klendra Clara anak Henry Lai dari Sarawak. Manakala kategori lelaki bawah 12 dimenangi Muhammad Adib Wais Abu Hassan dari Selangor dengan catatan masa 12.17 saat. Ingat perak dimenangi Muhammad Aryan Syahmi Aidil Hakim juga dari Selangor dan Drenly George dari Sabah meraih gangsa. Sementara itu, bagi acara pecut 100 meter kategori perempuan bawah 18 tahun, Nabilah Natasha Azishan dari Johor meraih pingat emas dengan catatan 12.57 saat, diikuti Ormila Octavia dari Sarawak dan Nur Amira Suhaiza Mahusin. Aku sebab dapat habiskan larian saya hari ini. Saya bersyukur juga dapat sumbang pingat emas pada Johor last year, tahun last. Terima kasih pada yang mendoakan kejayaan saya hari ini, kepada coach saya. Acara sama kategori lelaki bawah 18 dimenangi wakil Sarawak Pangeran Aidil Auf Hajam dengan catatan 10.73 saat. Syukur kerana diberi emas dan PB lagi. Syukurlah. Saya juga berterima kasih kepada coach saya dan pendorong saya, ibu bapa, supaya saya ke sini. Ini kali pertama dan kali terakhir ya saya ikut MSSM ni. Biarpun gagal memecahkan rekod MSSM bagi acara lompat tinggi kategori bawah 12 tahun, wakil perak Muhammad Afif Amsyar Muhammad Zulkifli berpuas hati dengan catatan 1.6 meter yang melayakkannya menduduki tempat pertama. Turut meraih perhatian acara lompat jauh kategori lelaki bawah 18 tahun. Ruben Valen Salmon anak Welly dari Sarawak meraih emas, diikuti Mark Palladius dari Sabah dan Lau Jin Chong dari Pulau Pinang yang meraih perak dan gangsa. Sukan Malaysia SUKMA memasuki hari ke-5 tamasya. 65 pingat emas ditawarkan menerusi 13 acara. Paling awal menjadi tumpuan acara memanah yang menyaksikan 3 pingat emas menjadi rebutan. Tumpuan terarah kepada aksi penentuan emas acara kompound berpasukan lelaki persaingan Terengganu dan Selangor. Terengganu mula menampilkan penguasaan selepas berakhir set kedua. Selangor cuba bangkit pada set ketiga namun agak sukar selepas trio Terengganu, Muhammad Syafiq, Muhammad Arifin, Muhammad Amar, Muhammad Amin dan Muhammad Nazmi Aisyar Azmi kekal konsisten. Dengan keputusan 2-2-6 mata berbalas 2-2-0, Terengganu ceria meraih emas kedua selepas kejayaan dalam acara 70 meter recurve individu lelaki. Hasrat Terengganu untuk meraih emas berganda menerusi acara campuran tidak kesampaian. Syafiq yang bergandingan dengan Atira Awni Mat Yaya nyata sukar menandingi pasangan Sarawak Josia Hong Ziang Win dan Siti Aisyah Ahmad Ishak. Selepas set kedua, Josia dan Siti Aisyah mengesahkan pingat emas melengkapkan keputusan 149 mata berbalas 146. Pulau Pinang pula ceria dalam acara kompaun wanita berpasukan.
Kecewa pada acara individu, mereka menebus kehampaan mengatasi Pahang di perlawanan akhir. Di barisi Khail Billy, Nurin Sofia Ahmad Syukur dan M. Pritiswari, aksi seimbang disajikan pada pusingan pertama. Kedudukan mula memihak Pulau Pinang pada set kedua sebelum Pahang bangkit mengikat kedudukan di pusingan ketiga. Di set terakhir, jumlah 54 mata yang diraih Pulau Pinang memberikan mereka kelebihan menang 218 berbalas 217 mata. Setiap kali tamasya besar berlangsung, bola sepak sering dikaitkan dengan ibu segala pingat emas. Tidak terkecuali Sukma kali ini apabila acara bola sepak memasuki fasa separuh akhir hari ini. Selangor menentang Terengganu manakala Wilayah Persekutuan berdepan Pulau Pinang. Apapun, dalam kutipan keseluruhan pingat, Johor terus unggul selaku pendahulu. Kedudukan 5 kontingen teratas sehingga jam 6.30 petang tadi, Johor menerajui dengan 118 pingat, merangkumi 58 emas, 32 perak dan 28 gangsa. Nyata semakin sukar dicabar Terengganu di tangga kedua dengan mengutip 32 pingat, masing-masing emas, perak dan gangsa. Saingan 3 kontingen yang berikutnya tampak sengit. Wilayah Persekutuan meraih 25 pingat emas, cuma dibezakan 1 mengatasi Pulau Pinang. Manakala Sabah meneruskan cabaran di tangga kelima dengan 20 emas, 16 perak dan 21 gangsa. Mesut Ozil tiada dalam perancangan Johor Darul Ta'zim JDT. Penjelasan daripada pemilik JDT, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pastinya mengakhiri spekulasi bekas pemain Arsenal itu bakal menyertai JDT. Menurut Tunku Ismail, beliau sendiri tidak tahu dari mana timbulnya kabar mengenai Mesut Ozil sehingga dikaitkan dengan JDT. Tambah beliau, menjadi persoalan sekiranya Ozil 33 tahun, pemain yang bagus tetapi tidak ada kelab yang berminat terhadap bekas bintang Jerman itu. Tegas baginda, nama besar bukan menjadi penilaian dan JDT bukan sebuah kelab yang menjadi destinasi persaraan untuk mana-mana pemain dunia. Isu Ozil antara yang menjadi tumpuan dalam sesi soal jawab Tunku Ismail bersama penyokong di Stadium Sultan Ibrahim semalam. Tunku Ismail bagaimanapun memberi bayangan tidak mempunyai masalah untuk mempertimbangkan pemain kelab Spanyol Sevilla Papu Gomez sekiranya mampu memberi komitmen bermain di JDT. Haiwan pun pandai buat kerja amal. Paparan lebih 70 ekor anjing meluncur air di California untuk meraih dana program haiwan peliharaan mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.